Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah para sekalian, kita dapat bertemu dalam episod kali ini dan alhamdulillah kita akan membahaskan tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan puasa. Alhamdulillah, ibadah puasa salah satu daripada rukun Islam yang 5 yang mana ia diwajibkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud orang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas umat sebelum kamu untuk berpuasa. Mudah-mudahan kamu tergolong dalam golongan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini diturunkan dalam tahun yang kedua Hijrah, selepas hijrah Nabi Muhammad SAW pada tahun yang kedua dalam bulan Sya'ban. Lalu pada bulan seterusnya umat Islam diwajibkan berpuasa, tidak kira dalam musim panas maupun musim sejuk, kerana ia satu tuntutan agama. Jadi alhamdulillah, antara kelebihan puasa sangat banyak, tapi dalam sepotong hadis qudsi yang mana Allah berfirman dengan sanad yang sahih, al-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk aku dan aku sendiri akan membalasnya mengikut ketakwaan orang-orang yang berpuasa itu sendiri. Jadi insya-Allah bila kita berpuasa banyak sekali fadilat dan tidak ada pahala maksimum kepada orang berpuasa, ia hanya balik kepada takwa seseorang hamba Allah itu sendiri. Dan dalam bulan Ramadan kita digalakkan untuk beramal dan Allah Ta'ala akan menggandakan segala amalan-amalan kita itu dengan ganjaran yang sangat luar biasa. Dan kalau kita mendapat salah satu hari tersebut di akhir 10 Ramadan, kita mendapat Lailatul Qadar, maka ia mengimbangi seumur hidup kita ataupun seumur hidup kita sebanyak 83 tahun kurang lebih, ya. Kalau kita dapat 10 kali dalam hidup kita, masya-Allah, kita dapat mengimbangi umur umat-umat sebelum kita seperti umat Nabi Nuh AS yang hidup 1000 tahun lebih, ya. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan Allah sekalian, kita insya-Allah Allah mudahkan untuk kita berpuasa, dikurniakan kesihatan dan suka untuk dan bersemangat untuk melaksanakan ibadah yang ini. Jadi di sini depan saya tuan-tuan ada satu soalan, ya, iaitu ada bertanya, Ustaz, apakah syarat-syarat sah puasa? Baik. Syarat sah puasa ada berapa perkara tuan-tuan. Pertama, kena Islam. Mestilah orang itu mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian barulah mereka dituntut untuk melaksanakan ibadah. Kalau kita ada buat keramaian, kita undang saudara, kawan-kawan, saudara yang bukan Islam, saudara senegara kita yang bukan Islam, kita tidak boleh menuntut mereka untuk puasa sama-sama dengan kita sebab ini ibadah yang mereka tidak dituntut. Yang dituntut ialah orang yang namanya Muslim. Ya, kemudian keduanya ialah orang berakal. Ya, termasuk orang berakal ni bukan orang gila yang hilang akal, maupun orang sudah lupa, bermakna senile, ataupun orang yang sudah nyanyuk, ya, sudah hilang ingatan. Ada orang-orang tuan-tuan, orang-orang yang dah berumur, tubuh badan mereka sihat, agak kuat, mereka boleh jalan, physically, secara fizikal tu mereka kuat, tapi akal fikiran mereka sudah luput. Kalau dia keluar, dia tak tahu nak balik macam mana. Kalau dia tengok anak-anak dia tak kenal lagi. Ini ada berlaku pada siang golongan. Nauzubillah, semoga Allah pelihara kita. Tapi ini yang maknanya perkara yang berlaku. Ya. Jadi kalau ini berlaku tuan-tuan, orang yang macam ini dia tak wajib puasa. Sebab dia sudah hilang akal. Berbeza dengan orang yang physically very weak, ya, ataupun orang yang secara fizikalnya terlalu lemah. Tetapi beliau ingatannya sangat kuat walaupun dia sakit dan sebagainya, bedridden, terlentang di atas katil, lemah, tapi ingatan dia sangat kuat, ya, ingatan dia kuat, dia tahu apa yang berlaku, dia tahu berapa banyak wang dia dalam bank dan sebagainya. Maka orang macam ini walaupun dia lemah tetap dia wajib puasa, sebab ingatan dia masih kuat, ya. Okey, yang ketiga ialah suci daripada haid dan nifas. Dalam kitab fikih tuan-tuan, kita tak namakan haid dan nifas saja. Kita kata tuhayyad, maknanya perempuan-perempuan yang dihaidkan. Bermakna dia tak tahu bila datang, tak tahu datang haid, dia dah tak boleh stop. Kadang-kadang perempuan yang datang haid tuan-tuan di awal-awal hari tidak menjadi masalah, dia wajib berbuka. Okey, tapi dia jaga kehormatan kesucian Ramadan, dia tidak makan depan orang ramai. Tapi dia wajib kena batalkan puasa dan dia haram bagi untuk berpuasa. Cuma kadang-kadang
haid itu datang agak lewat, bermakna sudah hampir-hampir 2 minit nak masuk maghrib. Sebelum maghrib lagi 5 minit atau 2 minit dia datang haid, maka batallah puasa dia. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kami para isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila kami datang haid, Rasulullah SAW tidak menyuruh kami, bila bersih tidak menyuruh kami untuk mengqadhakan solat, tapi menyuruh kami mengqadhakan puasa. Justru itulah dia wajib kena qadha balik. Ya, begitu juga nifas. Nifas ni maknanya apa? Nafsun. Daripada kalimah nafsun bermakna jiwa. Dikatakan nifas ialah darah yang keluar selepas keluarnya satu jiwa daripada rahim seorang wanita itu tadi. Jadi nifas juga dia tidak boleh berpuasa, haram dia berpuasa, bahkan insya-Allah dia kena wajib mengqadha balik bila sudah bersih dan suci, ya. Okey. Soalan seterusnya, Ustaz, apakah hukum puasa jika saya terlupa nak berniat? Tuan-tuan mati Allah sekalian, saya nak bagi tahu di sini, kalau puasa sunnah, sekiranya puasa sunnah ni puasa Senin Khamis, puasa 6, apa lagi, puasa sunat Nabi Daud AS, apa lagi, puasa putih itu hari 13, 14, 15 setiap bulan. Ada yang juga puasa ketika tak ada makan, ya, dia balik rumah tak ada makan, ikut sunnah Nabi SAW, Nabi puasa. Ini semua boleh berlaku di tengah hari pun tak apa. Ada ulama kata tidak, selagi dia belum makan. Ada ulama kata dia nak makan pun masih lagi boleh dia dijatuhkan niat puasa, tak ada masalah. Ini kalau puasa sunat. Tapi kalau puasa wajib, tuan-tuan, dia wajib kena berniat sebelum datang waktu subuh. Ini yang biasa orang kita kata berniat pada malam hari. Selagi belum masuk waktu subuh dia boleh niat. Sebab tu bila kita niat, kata kadang-kadang dah nak masuk waktu subuh, ya, lagi 5 minit waktu subuh. Jadi saya jatuh niat, Ustaz, saya nak niat apa? Saja aku puasa pada esok hari atau pada hari ini? Kita tetap kata saja aku puasa pada esok hari, sebab dia punya cut off date ialah waktu subuh. Ya. Jadi macam mana orang tu terlupa? Ustaz, saya terlupa, Ustaz. Maka kalau dia dah masuk waktu subuh dia terlupa nak niat, maka saya gianya lah. Dia imsak, bermakna dia stop daripada makan dan minum, dia puasa macam biasa tapi dia tetap wajib mengqadha. Ini pandangan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, yang mana bila dia sudah habis hari bulan puasa, dah sudah habis satu Syawal, dia kena qadha lepas tu. Sebab dia tidak sah puasa beramal tanpa niat. Ustaz, jadi macam mana, Ustaz? Kadang-kadang tiap-tiap hari, 30 hari saya mungkin boleh tertinggal untuk berniat. Kadang-kadang kalau saya sembahyang tarawih sampai habis, saya akan diingatkan, saya akan baca niat. Okey, inwi ala saum sebagai contoh, ya. Maka niatlah untuk berpuasa. Maka kita pun niat puasa. Tapi kalau sekiranya tak pergi sembahyang tarawih malam tu, saya pun lupa nak niat puasa. Ini yang masalahnya. Jadi apa jalan keluarnya, Ustaz? Jalan keluarnya kita boleh talfiq ataupun ikut pada mazhab Imam Malik rahimahullah. Mazhab Maliki mengharuskan seseorang itu niat pada malam 1 Ramadan, dia niat nak puasa 1 bulan terus. Dia niat. Jadi dia niat 1 bulan terus dia nak puasa, kemudian pada setiap malam dia barukan niat. Kalau dia tertinggal salah satu malam, maka tetap sah dan dia boleh jalankan puasa macam biasa, tak perlu qadha, sebab dia sudah niat pada malam 1 Ramadan untuk puasa sebulan terus. Ini adalah ijtihad daripada mazhab Imam Malik rahimahullah, al-Imamu Darul Hijrah, imam di kota suci Madinah. Jadi ini pun kita boleh praktikan, tak menjadi masalah, ya. Jadi saya sarankan pada mereka yang di luar sana, malam 1 Ramadan boleh niat saja aku puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tiap-tiap malam dia berniat saja aku puasa pada esok hari. Kalau 1 malam dia tertinggal, dah cover dengan niat yang first day yang dia niatkan selama sebulan. Ikut berpandukan pada pandangan ijtihad Imam Malik rahimahullah. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan bagi kita untuk beramalkan amal ibadah puasa kita, dan kita termasuk dalam golongan orang bertakwa insya-Allah. Amin. Wa Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.